Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk part yang kedua, bagi ahli bentuk komunikasi, kita akan lihat kepada jadual bagi pola perbandingan. Pertama, kita akan lihat keyword bagi pola perbandingan, di mana keywordnya ialah perbandingan, bandingkan, berbanding dan perbezaan. Dan data untuk pola perbandingan boleh dibaca secara menegak atau secara melintang berdasarkan kepada skema jawapan yang akan saya terangkan selepas ini. Skema jawapan pola perbandingan yang pertama ialah banding antara tahun, di mana bila kita banding antara tahun, kita akan baca data secara melintang dan skema jawapannya ialah lebih tinggi atau lebih rendah. Skema jawapan yang kedua ialah banding menegak, di mana kita akan bandingkan data tersebut secara menegak, maka data akan dibaca secara menegak. Skema jawapannya ialah paling tinggi dan paling rendah. Kita lihat contoh soalan STBM ulangan 2014, soalan 16. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan eksport Malaysia antara bulan Januari hingga Julai 2011 dan tahun 2012. Yang ini merupakan analisis data, di mana analisisnya ialah bandingan, iaitu pola perbandingan. Ayat yang kedua, huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Yang ini dinyatakan di dalam soalan AP yang diminta, maka format penulisan merupakan format asing. Berdasarkan kepada jadual, kita akan lihat antara Januari hingga Julai 2011 dan Januari hingga Julai 2012. Berdasarkan kepada jadual, secara ringkasnya untuk jumlah keseluruhan bagi tahun 2011 lebih rendah berbanding 2012, atau kita boleh baca seperti berikut. Jumlah keseluruhan 2012 lebih tinggi berbanding jumlah keseluruhan 2011, iaitu banding antara tahun. Untuk banding secara menegak, kita akan baca data 2011 dari ASEAN sehingga ke negara-negara lain. Apa yang perlu kita buat ialah kenal pasti negara yang tertinggi atau paling tinggi dan negara yang paling rendah dia punya ekspor untuk tahun 2011. Jadi di sini kita lihat Timur Laut Asia merupakan data yang paling tinggi, manakala Afrika merupakan data yang paling rendah, iaitu ialah perbandingan secara menegak. Untuk data 2012, yang paling tinggi masih juga sama, iaitu Timur Laut Asia, dan yang paling rendah ialah Afrika. Sekarang kita akan masuk contoh jawapan di mana banding antara tahun. Kita menggunakan lebih tinggi berbanding. Okay. Secara keseluruhan, jumlah ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Julai 2012 lebih tinggi berbanding bulan Januari hingga Julai 2011. Berdasarkan kepada warna-warna yang dibuat, kita boleh kenal pasti mana satu idea, isu, tahun dan juga analisis data tersebut. Untuk huraian yang pertama bagi pola perbandingan, sebagai contoh, jumlah ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Julai 2012 ialah kita masukkan jumlah mutlak bagi 2012 iaitu 409,329 juta ringgit, lebih tinggi berbanding dengan ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Julai 2011 iaitu 369,348 juta ringgit. So, huraian yang pertama kita masukkan semua nilai-nilai mutlak bagi tahun masing-masing. Huraian yang kedua, kita perlu cari perbezaan jumlah ekspor mengikut tahun-tahun yang disebutkan tadi. Jadi perbezaannya ialah 39,981 juta ringgit.
Masih lagi dalam banding antara tahun, tetapi sekarang kita menggunakan istilah ataupun idea lebih rendah berbanding. Secara keseluruhan, jumlah ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Julai 2011 lebih rendah berbanding bulan Januari hingga Julai 2012. Huraian yang pertama, masukkan nilai mutlak bagi setiap tempoh dan masukkan perbezaan jumlah untuk huraian yang kedua. Bila semua item ini ada, baru pelajar akan dapat markah huraian. Pastikan unitnya ialah betul dan ada perbezaan. Satu lagi, untuk istilah lebih rendah berbanding dan lebih tinggi berbanding, atau dengan kata lainnya ialah banding antara tahun, dia tiada peratus perbezaan. Hanya masukkan perbezaan secara mutlak sahaja. Itu untuk banding antara tahun. Seterusnya kita akan lihat banding antar tahun mengikut negara. Untuk idea yang pertama, di mana lebih tinggi berbanding, kita akan keluarkan semua negara yang lebih tinggi berbanding dengan 2011 dan 2012. Contoh di sini, ekspor Malaysia bagi negara Asia Selatan, Kesatuan Eropah, Asia Barat dan Afrika pada bulan Januari hingga Julai 2011 lebih tinggi berbanding bulan Januari hingga Julai 2012. Daripada keempat-empat buah negara ini, pelajar hanya pilih satu sahaja negara untuk dihuraikan. Sebagai contoh, ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Julai 2011 bagi negara Asia Selatan ialah RM25,250 juta lebih tinggi berbanding bulan Januari hingga Julai 2012 iaitu RM24,084 juta. Huraian yang kedua merupakan perbezaan. Ekspor Malaysia ke Asia Selatan adalah sebanyak RM1,166 juta. Untuk data mengikut negara lebih rendah berbanding, kita akan masukkan semua negara yang lebih rendah bagi tahun 2011 ke 2012. Contohnya di sini, ekspor Malaysia bagi negara ASEAN, Timur Laut Asia, Amerika Syarikat dan negara-negara lain pada bulan Januari hingga Julai 2011 lebih rendah berbanding bulan Januari hingga Julai 2012. Pilih salah satu daripada empat negara ini untuk dijadikan sebagai huraian. Sebagai contoh, ekspor Malaysia ke negara ASEAN pada bulan Januari hingga Julai 2011 ialah masukkan jumlah mutlak bagi tahun 2011 lebih rendah berbanding dengan bulan Januari hingga Julai 2012. Kita akan masukkan data mutlak bagi 2012 di ASEAN. Kemudian, masukkan perbezaan ekspor bagi negara ASEAN adalah sebanyak RM10,926 juta. Untuk banding secara menegak, di sini ada dua tahun 2011 dan 2012. Pelajar boleh pilih sama ada nak buat untuk tahun 2011 sahaja ataupun nak buat tahun 2012 sahaja pun boleh. Contoh yang saya gunakan ialah banding menegak bagi tahun 2011. Ekspor Malaysia yang paling tinggi pada bulan Januari hingga Julai 2011 adalah ke negara Timur Laut Asia, manakala ekspor Malaysia yang paling rendah adalah ke negara Afrika. Peringatan kepada pelajar, sekiranya ia merupakan ekspor Malaysia, bermaksud kita bawa keluar barang ke negara-negara tertentu. Jadi, kita mesti menggunakan istilah ke negara Timur Laut Asia. Itu untuk ekspor. Sekiranya soalan itu berkaitan dengan import Malaysia, bermaksud kita bawa masuk barang ke dalam Malaysia. Jadi, istilah yang sesuai ialah adalah dari Timur Laut Asia. Dari menunjukkan kita bawa masuk barang tersebut dari Timur Laut Asia. Hati-hati dengan istilah import dan juga ekspor. Sebagai contoh, ekspor Malaysia ke Timur Laut Asia adalah sebanyak nombor mutlak RM juta.
manakala ekspor Malaysia ke Afrika adalah sebanyak nilai mutlak bagi Afrika. Untuk perbandingan, pastikan pelajar menulis ada istilah manakala yang menunjukkan perbandingan antara yang tertinggi dan yang terendah. Untuk huraian yang kedua, berbeza sikit dengan banding antara tahun, di mana untuk banding secara menegak, kita akan ada peratus sumbangan negara-negara tersebut daripada jumlah keseluruhan bagi tahun 2011. Cara untuk mengira peratus sumbangan bagi Timur Laut Asia, kita akan ambil nilai mutlak Timur Laut Asia iaitu RM141,531 juta dibahagikan dengan jumlah keseluruhan bagi tahun 2011 darabkan dengan 100. Kesimpulannya, untuk video kali ini saya hanya fokuskan kepada pola perbandingan di mana skema jawapannya ada dua pilihan di mana kita akan buat banding antara tahun di mana data tersebut akan dibaca secara melintang, manakala banding menegak data tersebut akan dibaca secara menegak. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang berkaitan dengan pola umum. Terima kasih.